Assalamualaikum. Saya Nik Zatu Ifah binti N. Muhammad Nabil di bawah penyelia Profesor Dr. Riza Muhammad Yassin dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk saya pada hari ini adalah Literasi Keuangan, Kajian Kuantitatif dalam kalangan murid B40 terhadap simpanan. Pengenalan. Menjelang 2030, kemiskinan sifar adalah matlamat utama dalam Sustainable Development Goal (SDG) bagi golongan B40 daripada pelbagai dimensi. The World Bank Group 2017, UNDP 2019. Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi keupayaan individu dalam literasi keuangan. Rice et al. 2019. Pendidikan keuangan di sekolah merupakan aset pelaburan penting dalam menarik minat murid B40 sekolah rendah, Siti dan Narimah 2018. Di Malaysia, skor min literasi keuangan adalah 3.7 bagi pengetahuan, 6.1 bagi tingkah laku dan 2.7 bagi sikap. 60% responden memiliki tahap pendidikan keuangan yang sederhana, OECD 2020. Lebih kurang 64.7% isi rumah golongan B40 hanya mempunyai satu pendapatan dan mengakibatkan mereka mempunyai risiko yang boleh menjejaskan kehidupan seharian. Mereka banyak menghabiskan pendapatan untuk perbelanjaan asas seperti makanan, utiliti, pakaian dan tempat kediaman. Siti dan Narimah, Rashid et al. 2018. Hanya 9% isi rumah mempunyai pendapatan yang mencukupi perbelanjaan bulanan mereka untuk keperluan asas. Azrul dan Nordiana 2018. Kurang kemampuan keuangan akibat daripada simpanan yang rendah menyebabkan mereka lebih mudah terjejas akibat risiko. Chiu 2018. Apabila sesuatu krisis terjadi melibatkan sejumlah wang yang besar, mereka menghadapi kesukaran untuk kembali kepada kedudukan keuangan seperti sebelumnya. Rice et al. 2019. Ini boleh memberi impak negatif kepada psikologi dan memberi tekanan kepada kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, mereka yang mampu menguruskan keuangan dengan tanggungjawab dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Alia et al. 2013. Bagi tahap literasi keuangan, kebanyakan kajian lalu memberi fokus kepada pertama, mahasiswa dan belia. Lusardi 2019, Haas 2019 di Texas, Lobato 2018 di Mexico dan Mwangi 2017 di Zambia. Di Malaysia pula, Baizura, Ruhizan dan Nurasmah 2020, Ayub dan Radin 2019, Ali 2018, Yasmin dan Anwar 2017. Yang kedua, fokus pula kepada pekerja sektor awam, iaitu Ishak et al. 2020 dan Hazimat et al. 2018. Yang ketiga, fokus kepada ketua isi rumah iaitu kajian Wettelsen 2018 di Norway, golongan lewat kembang oleh Nur Azrul dan Nordiana 2018 di Malaysia. Yang keempat adalah fokus kepada pelajar, iaitu kajian Wan Marzuki et al. 2016, Muhammad Samsuri et al. 2017 dan Mageswari et al. 2018. Yang kelima adalah golongan B40, iaitu fokus lebih kepada isu, cabaran, perlindungan insurans dan takaful seperti kajian Chamhuri et al. 2019, Iziani dan Khadijah 2019 dan Chiu 2018. Namun, kajian tahap literasi kewangan murid B40 terhadap simpanan masih lagi terhad. Terdapat dua teori yang telah digunakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah teori keperluan Maslow. Ia merupakan asas kepada literasi keuangan. Menurut Betts 1984, selagi keperluan asas semua orang tidak dipenuhi, maka mereka tidak akan berusaha untuk mencapai ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua ialah teori pembelajaran sosial atau teori Bandura. Teori ini digunakan kerana literasi keuangan murid B40 terhadap simpanan dipengaruhi oleh faktor persekitarannya. Imitasi boleh berlaku seperti peniruan secara langsung, peniruan hasil pemerhatian yang tersimpan dalam ingatan, dan respon yang diberi berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dirasai. Maka, objektif kajian ini adalah
Mengenal pasti tahap literasi kewangan murid B40 skor rendah terhadap simpanan. Mengenal pasti perbezaan tahap literasi kewangan murid B40 skor rendah dari segi jantina. Sorotan literatur dari segi jantina. Pada tahun 2018, kajian menunjukkan mahasiswa perempuan dikatakan mempunyai literasi kewangan yang lebih baik berbanding mahasiswa lelaki dalam simpanan, pengetahuan pelaburan dan insurans. Ali 2018 di Malaysia, Lobato 2018 di Mexico. Namun, bagi kajian Wettelson di Norway dan juga Mageswari di Malaysia pada tahun 2018 menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan bagi jantina. Pada tahun 2019, kajian Lusardi menunjukkan kaum wanita kurang cenderung untuk menjawab topik keuangan dengan betul berbanding dengan lelaki. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesedaran terhadap keuangan. Namun, bagi kajian Ayub dan Radin, menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan dari segi jantina. Pada tahun 2020, hasil kajian OECD menunjukkan lelaki memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik dan mempunyai skor min lebih tinggi dalam literasi keuangan berbanding perempuan. Ini disokong oleh kajian Palimaka di Poland dan juga Isa et al. Di Malaysia. Sorotan literatur dari segi simpanan. Pada tahun 2017, kajian Mwangi di Zambia menunjukkan pengetahuan keuangan 172 mahasiswa dalam aspek keuangan, simpanan, pelaburan dan pendedahan terhadap isu keuangan berada pada tahap yang tinggi. Pada tahun 2018, AKPK telah menjalankan kajian dan mendapati tabiat tingkah laku keuangan rakyat Malaysia yang bekerja tidak mempunyai lebihan gaji, hutang yang tinggi, kerap berbelanja yang melampau, ketidakpastian jumlah yang perlu disimpan, tiada pengetahuan tentang simpanan dan tidak bersedia untuk membuat simpanan. Hanya 9% isi rumah mempunyai pendapatan yang hanya cukup makan untuk membiayai perbelanjaan seharian. Hasil dapatan menunjukkan simpanan tidak dapat dilakukan akibat dari pendapatan yang rendah dan tidak cukup untuk menampung keperluan seharian mereka. Azro dan Nurdiana 2018. Kajian 2019 pula menunjukkan golongan B40 biasanya mempunyai sedikit simpanan atau tiada simpanan langsung untuk menampung keadaan semasa kecemasan atau kejadian yang tidak dijangka. Iziani dan Khadijah 2019. BNM melaporkan 75% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang mencukupi ataupun kurang daripada RM1,000 Malaysia. Sinar Harian Online 2020. Bagi metodologi, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensi, di mana ujian T sampel bebas telah digunakan. Populasi bagi kajian ini adalah seramai 700 murid B40 skor rendah dan sampelnya pula adalah 248 murid B40 skor rendah berusia 10 hingga 11 tahun di zon bagi. Ini adalah mengikut jadual Craigie dan Morgan. Soal selidik yang digunakan adalah diadaptasi dari kajian Alia et al. 2013 dan Muhammad Fazli 2007 dengan bantuan guru. Kajian rintis telah dilakukan ke atas 30 murid B40 sekolah rendah untuk mengukur kesahan dan kepercayaan soal selidik ini. Keputusannya adalah tinggi iaitu 0.883. Dapatan kajian. Rajah 1 menunjukkan peratus responden yang terlibat dalam kajian, manakala jadual 1 menunjukkan perbezaan berdasarkan jantina. Berdasarkan 248 murid B40 yang memberi respon terhadap soal selidik ini, 52% adalah murid lelaki manakala 48% adalah murid perempuan. Ujian T sampel bebas telah dijalankan untuk melihat perbezaan tahap literasi keuangan murid B40 terhadap simpanan dari segi jantina. Berdasarkan jadual 1,
Nilai T adalah 0.402 di mana P melebihi 0.05. Maka hipotesis null gagal ditolak. Walaupun skor min murid lelaki adalah rendah berbanding murid perempuan, namun perbezaannya hanyalah 0.0223 iaitu terlalu kecil. Maka tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina. Jadual 2 menunjukkan analisis deskriptif, manakala rajah 2 menunjukkan skor min literasi keuangan murid B40 terhadap simpanan. Didapati, setiap item dalam tahap literasi keuangan murid B40 terhadap simpanan adalah sederhana. Pernyataan yang kedua menunjukkan skor min yang paling tinggi iaitu 3.33. Pernyataan yang keenam pula merupakan skor min yang paling rendah iaitu 2.53. Perbincangan literasi keuangan terhadap simpanan. Secara keseluruhannya, tahap literasi keuangan murid B40 terhadap simpanan adalah sederhana. Dapatan ini selari dengan hasil kajian Aisyah dan Wajiha 2016 yang menunjukkan apabila meningkat dewasa, amalan keuangan bertambah baik akibat daripada akaun simpanan yang dimiliki individu sejak kecil. Yang kedua, murid lebih berpengetahuan tentang kewangan apabila meningkat dewasa, Nur Syahidah dan Nur Rasmah 2017. Kajian ini turut disokong oleh kajian Nurul dan Liana 2019 yang mendapati pelajar universiti dan kolej mempunyai tahap pengetahuan keuangan yang tinggi. Usia akan mematangkan pengetahuan mereka dan menyebabkan mereka lebih faham dan dapat mengaitkan literasi keuangan yang dipelajari dengan kehidupan sendiri. Yang ketiga, individu yang memiliki tahap literasi keuangan yang rendah tidak akan cekap menguruskan keuangan peribadi mereka, terutamanya dalam mempunyai simpanan yang tetap. Ini disokong oleh kajian Hairul Nizam dan Siti Aisyah 2020, Lusardi 2019 dan Chiu 2018. Yang keempat, jika seseorang tiada kemahiran dalam pengurusan keuangan, maka mereka sangat berisiko untuk tidak memperuntukkan pendapatan bagi tujuan simpanan. Isa et al. 2020. Perbincangan perbezaan dari segi jantina. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap literasi keuangan murid B40 berdasarkan jantina. Murid lelaki dan perempuan B40 mempunyai tahap literasi keuangan yang sama. Ini mungkin disebabkan oleh tahap literasi keuangan murid lelaki dan perempuan masih di peringkat permulaan dan mereka mempunyai kefahaman dan asas yang sama. Selain itu, diskriminasi terhadap jantina tidak lagi diamalkan di kebanyakan negara termasuklah Malaysia kerana implementasi No One Left Behind yang memberi maksud setiap individu berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira jantina, warna kulit serta asal usul. Selain daripada itu juga, belum terdapat kajian lain yang melibatkan murid B40 sekolah rendah sebelum ini. Terdapat beberapa kajian literasi keuangan yang melibatkan jantina turut menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan terhadap simpanan seperti kajian Lobato 2018 di Mexico, kajian Wettelson 2018 di Norway dan kajian Isa et al. 2020 di Malaysia. Kesimpulan. Pendidikan keuangan perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi agar pemahaman dan konsep asas tentang literasi keuangan dapat diperkukuhkan. Pihak ibu bapa, keluarga, guru, sekolah dan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing dengan lebih baik kerana anak-anak memperoleh sesuatu pengetahuan adalah berdasarkan persekitaran. Laporan PISA 2018 menyatakan bahawa 94% murid mempelajari literasi keuangan daripada ibu bapa sendiri, terutamanya dari Brazil, Bulgaria, Lithuania dan Serbia, OECD 2019. Ini selari dengan teori Bandura yang menjelaskan bahawa persekitaran mudah mempengaruhi tingkah laku dan pemerhatian individu. Apa yang didengar, dilihat, diamati dan dirasai akan dibawa dalam kehidupan individu tersebut sehinggalah dewasa kelak. Adalah penting jika semua pihak berganding bahu memberi pendidikan yang sewajarnya kepada murid B40 ini agar tidak ketinggalan dalam literasi keuangan. Cadangan kajian. Yang pertama,
Sampel kajian ini dapat diperluaskan kepada kawasan yang lebih besar. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi literasi keuangan murid B40 sekolah rendah. Berikut merupakan senarai rujukan untuk artikel ini. Penutup pembentangan kajian saya ini, terimalah pantun dua kerat. Orang Melayu, orang putih. Thank you. Terima kasih.